Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum Wassalamu ala rasulillah. Wa ma taufiqi illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita mengulang subjek Bulughul Maram yang berkaitan dengan korban sebab ada cadangan supaya kita sentuh bab ni sekali lagi, sebab ramai yang jamaah baru yang belum lagi bersama-sama dengan kita untuk mempelajari bab korban Alhamdulillah, bab yang berkaitan dengan akikah kita dah selesai. Ada banyak perkara-perkara baru yang kita dapat dan kita perbetulkan walaupun selama ni alhamdulillah dah cantik dah tapi seperti mana konsep ilmu setiap kali kita hadir kelas, kita datang program tazkirah dan sebagainya, mesti ada perkara-perkara baru dan kita panggil pembetulan correction terhadap apa yang telah kita buat selama ni, sebab tujuan belajar ni adalah untuk kita meningkatkan ilmu dan memperbetulkan amalan. Jadi alhamdulillah kita sudah lalui perbincangan mengenai akikah kita undur sikit binatang korban pada hari ini 782 muka surat. Jadi yang ada kitab kitab baru sila buka muka surat 782 seperti mana yang telah disebut oleh Haji Mat Syah dan juga Haji Nazri dalam announcement kita. InsyaAllah kita tengok hadis yang ke-1372. Ini hadis dalam Sahih Muslim Ini hadisnya sahih, disebut oleh Imam Muslim dan juga Abu Awanah dalam kitab sahihnya juga. Abu Awanah ni pun ada kitab sahih. Dia tak masuk yang 7 Kalau tuan-tuan masih ingat yang kita sebut sebagai Abam Tani Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, nombor 4 Imam At-Tirmizi, nombor 5 Abi Daud, nombor 6 An-Nasai dan juga Ibnu Majah yang ada 7 semua tu. Jadi tak termasuk Abu Awanah ni, tak masuk jadi dia pun salah seorang sebenarnya, tapi tak termasuk 7 yang besar lah tapi oleh kerana ada Imam Muslim di situ, memadai untuk kita berpegang kepada hadis yang telah diputuskan oleh Imam Muslim sebagai sahih dalam kitab dia. Okey, kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim daripada Anas bin Malik Anas bin Malik. Kalau dalam hadis disebut Anas saja pun Anas bin Malik dah faham dah. Walaupun kita sebut ada lagi Anas, seorang lagi sahabat Nabi yang terkorban dalam perang Uhud, yakni bapa saudara pada Anas bin Malik, yakni Anas bin Nadar yang apabila ditemui jenazahnya tidak dapat dikenali sebab wajah dan tubuhnya hampir kita kata luka sana sini, lebih daripada 80 luka katanya. Lebih daripada 70 menghampiri 80 kesan luka tikaman, tombak dan sebagainya. Cuma dapat dikenali jenazah Anas bin Nadar itu, yakni bapa kepada bapa saudara Anas bin Malik, melalui jari jemarinya itu pun dipanggil saudara terdekatnya adik perempuannya. Jadi dia kenal abang dia maknanya ada proses pengecaman jenazah lah. Macam kita berlaku sekarang, kita ada DNA kita boleh tentukan yang mana satu, tapi dulu tak ada melalui pengecaman tubuh saja. Okey jadi kalau disebut Anas, bukan Anas bin Nadar, memang Anas bin Malik tidak ada Anas lain yang terkenal pada zaman mana pun kecuali Anas bin Malik lah kita kata. Jadi Anas bin Malik masih ingat ketika Nabi datang ke Madinah, berapa usia Anas bin Malik? 10 tahun. Tuan-tuan jangan lupalah sebab nama Anas bin Malik ni sangat kerap dia orang yang ketiga paling banyak meriwayatkan hadis selepas Imam kita panggil Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, Anas bin Malik. Sebab tu dalam Bulughul Maram ni kita kata total hadis Bulughul Maram ada 1,500. Kalau tuan-tuan tengok di hujung di hujung kitab kita ni ujung sekali hadis, di hujung ada hadis yang ke
Ya, 1596. Maknanya hampir 1600 hadis dalam ni. 1600 ni banyak tuan-tuan ya. 1600 ni banyak. Macam hadis 40 ada 42 hadis saja. Ya, Imam An-Nawawi ya 20 ada 42 hadis. Yang ini ada 1600 hampir. Ya, antara kitab yang kita kata memadai lah ya kalau kita mempelajarinya dalam hidup kita, ya dia memandu kita untuk untuk apa ni fiqh kita ya, untuk syariat ya, bahagian kedua lah ya. Sebab yang pertama kita ada akidah kan, persoalan kedua syariat ya. Jadi kita dapat dia punya apa kita panggil ya, kita dapat dia punya panduan ya. Macam bab akikah cukup ya, walaupun 4-5 hadis kita baca sudah memadai. Kita dah tahu dah konsep dia. Pasal apa kena akikah? Pasal apa akikah ni very significant, sebab apa? Korban sama juga tuan-tuan ya. InsyaAllah lepas kita lalui lagi ya hadis tentang korban ni, kita akan dapat lagi motivasi yang tinggi ya untuk kita terlibat dalam korban, sama ada di tempat kita sendiri ya, ataupun dengan Persatuan Wanita Islam Prihatin mungkin, ataupun dengan mana-mana NGO lah ya yang berada di luar sana. Daripada Anas bin Malik ya, 10 tahun umur dia ketika Nabi sampai di Madinah. Maknanya ketika Nabi wafat, berapa umur Anas? Tuan-tuan, berapa umur Anas bin Malik? Ya, Haji Masyah, berapa umur Anas? Masa Nabi datang Madinah umur dia 10. Masa Nabi wafat, berapa umur Anas? 20. 20 ya. Jawapannya senang saja, betul. Jawapannya 20. Kerana Nabi duduk Madinah 10 tahun. Solid 10 tahun tuan-tuan. Exactly 10 tahun. Nabi sampai pada 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah. Nabi wafat 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11. Ya, bukan tahun 10 ya. Kalau tahun 10 Nabi duduk 9 tahun je. Nabi duduk tahun yang ke-11 sebab Nabi datang Rabiul Awal bukan Muharram. Jadi maknanya mesti Rabiul Awal tahun 11 Hijrah baru exactly ya kita kata 10 tahun. Jadi dah tentu sahabat Nabi bertambah umurnya 10 tahun. Macam Nabi lah, masa Hijrah Nabi 53 lah. Ya, bila Nabi wafat 63 exactly ya, 10 tahun duduk di Madinah. Okey, selawat dan salam ke atas baginda ya. Bahawasanya baginda Nabi, selawat dan salam ke atas baginda, kana yudahi. Kana ni ya merujuk kepada past tense. Dalam bahasa orang putih kita panggil was. Ya, ataupun dalam bahasa yang lebih senang kita nak faham ialah use ya, used to. Ya, Nabi maknanya sering buat. Nabi kerap, Nabi biasa. Ya, maknanya sesuatu yang Nabi dah biasa buat. Apa dia yang Nabi biasa buat ni? Yudahi. Nabi melakukan ya, udhiyah. Dalam bahasa Arab, ya korban tu dipanggil udhiyah. Ya, tuan-tuan boleh salin. Ustaz dah pernah sebut sebelum ni, tapi bagi yang baru, udhiyah ya. Ada hamzah atas alif. Hamzah di atas alif, barisnya dhammah ya. Dad ha ya tak marbutah. Udhiyah. Udhiyah. Dot ya. Udhiyah. Jadi udhiyah tu ya merujuk kepada apa? Udhiyah. Udhiyah merujuk kepada ya penyembelihan binatang yang dibuat pada waktu duha. Sebab tu ada root word dia duha kat situ. Udhiyah tu daripada perkataan duha. Duha tu waktu antara terbit matahari ya, selepas kita isyraq, solat isyraq sampailah sebelum zuhur, sampai sebelum gelincir matahari. Maknanya kalau ada tuan-tuan masuk korban ya, pihak masjid kata Tuan Haji ya, Haji Mat Syah masuk korban kata nak sembelih seekor unta ke seekor lembu. Jadi Haji Mat Syah kena tanya pihak masjid tu ya, insya-Allah lembu saya ni bila agak-agaknya nak disembelih ya. Dia kata insya-Allah kita sembelih dalam lepas zuhur lah, tak payah. Ya, kalau lepas zuhur kita kata tak apa, saya pindah ke tempat lain lah. Ya, nak sembelih tempat lain. Sebab lepas zuhur, ya sebahagian para ulama sebut makruh hukum dia. Makruh tu maknanya tak disukai. Ya, dibenci. Walaupun korban tu sah, ya dapat pahala, tetapi ada minus point. Pasal kita buat pada waktu yang dianggap makruh, waktu makruh ya. Jadi macam solat jugalah ya. Solat ni ada waktu afdal, ya, ada waktu makruh, ya, ada waktu darurat, ya. Darurat tu maknanya dah hujung dah. Ya, tapi ada sebab-sebab tertentu lah, kalau tertidur ataupun sakit perut dalam tandas lama, ya. Lepas tu keluar tengok-tengok dah hujung, mana waktu darurat. Waktu darurat ni mana boleh sah, ya. Tapi kalau boleh awal sikitlah. Macam tu maksud dia. Jadi waktu sembelih pun sama juga. Ya, kita sembelih pada waktu yang disebut sebagai waktu duha. Jangan waktu lain, ya. Awal pun boleh,
ujung pun boleh, tapi jangan melebihi waktu zuhur, jangan. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, kerana di situ menunjukkan Nabi selalu buat, dan memang Nabi berkorban setiap tahun. Ya, daripada tahun pertama Nabi datang ke Madinah, 1 tahun tu tahun pertama hijrah, sampai tahun yang ke-10. Ya, sebelum ya Nabi wafat tahun ke-11, Nabi tidak pernah gagal berkorban. Walaupun ya kita kata Nabi ni ya, Nabi punya sumber keuangan tu ya, Nabi ni kalau nak kira banyak duit, kaya, sebab Nabi dapat 1/5 kan, 20% daripada harta rampasan perang. Ya, tetapi Nabi infak pada orang lain. Ya, yang Nabi punya ya kita kata ya sangat sederhana Nabi. Ya, jadi oleh kerana Nabi punya financial budget tu very limited, ya, kita kata ada tahun Nabi tak buat kot dah, tuan-tuan. Nabi buat setiap tahun. Ya, Anas bin Malik pun sebut. Ya, kana yudahi. Anas bin Malik dia tahulah. Pasal apa Anas bin Malik ni dia sangat tahu tentang aktiviti Nabi apa Kak Noraini? Pasal apa Kak Noraini? Pasal apa Anas ni tahu sangat? Ya. Sebab dia jadi pembantu kepada Nabi lah. Dia bantu Nabi ni waktu bila? Waktu dia, timing dia bantu Nabi. All the time tak? Timing dia, maknanya malam ke? Siang. Ya, subuh ke? Waktu bila? Kita kata apa ni, dia punya timing tu in between bila sampai bila, lebih kurang lah roughly. Almost all the time. Siang, Ustaz. Tapi takkan 24 jam. Waktu siang. Ya, waktu siang sahaja. Ya, siang sahaja. Pasal apa? Ingat tak? Ya, pasal apa kita kata waktu malam dia tak sama Nabi? Kalau Ustaz tanya pada tuan-tuan, pasal apa malam dia tak bersama Nabi? Apa sebab malam dia tak bersama Nabi? Kerana Haji Mak Syah? Dia balik rumah. Rumah dia kat mana Haji Mak Syah? Di Kuba. Rumah dia di Kuba. Ya. Nabi duduk di Madinah downtown. Nabi duduk city center, tuan-tuan. Ya. Benda-benda macam tu mungkin kita rasa penting ke? Penting, tuan-tuan. Ya. Sebab bila tuan-tuan tahu, nanti tuan-tuan boleh agak, oh patutlah sebab Nabi sembelih waktu duha. Waktu duha Anas bin Malik ada dengan Nabi. Itu yang dia tahu, tuan-tuan. Ya. Itu dia punya apa kita panggil? Dia punya apa? Dia punya sebab ya, mengapa Anas bin Malik sangat mengetahui ya tentang Nabi punya aktiviti korban. Sangat mengetahui. Pasal apa dia sangat mengetahui? Sebab waktu duha Anas bin Malik bersama Nabi. Ya, dia akan datang pada waktu pagi lah ya, lepas subuh. Maknanya subuh dia tak ada bersama Nabi. Dia masih di Kuba. Jadi oleh kerana ya bapa tiri dia Abu Talhah. Sebab Ustaz dah bagi tahu kan dalam WhatsApp group ya, Kak Zainab ada tanya soalan, Ustaz jawab. Ya, kemudian Ustaz tambahan maklumat. Anas bin Malik ni ya, bapa dia Malik bin Nadar, adik-beradik dengan Anas bin Nadar tu. Malik bin Nadar tak masuk Islam ya, dia lari pergi ke Syria dan dia meninggal di sana dalam keadaan kafir ya. Dan mak Anas bin Malik yakni Ummu Sulaim kahwin dengan Abu Talhah. Abu Talhah orang kaya. Ya, dia ada ladang kurma paling banyak di Madinah. Orang Madinah paling kaya dari segi Dari segi ladang kurma. Ladang kurma dia pula terletak di mana? Depan Masjid Nabawi. Ya. Jadi nama ladang kurma tu Bayruha ataupun Bayruha. Ya, Bayruha nama dia. Memang nama ni popular, tuan-tuan. Disebut dalam Sahih Bukhari. Bayruha, Bayruha alif hamzah. Bayruha. Ya, Bayruha tu kalau orang dengar itu memang nama ladang kurma yang paling best, tuan-tuan. Itu yang kualiti ya, kita kata AAA punya. Ya, yang mengeluarkan bau harum ya. Buah kurma mana ada bau, tuan-tuan? Dia odorless ya. Tapi dia berbau harum ya, dan juga sedap rasanya, kualitinya tinggi. Nabi selalu ambil wuduk di kita panggil di Bayruha tu. Ya, di ladang kurma yang berada di depan Masjid Nabawi. Ya, kerana masjid tak ada sumber air. Sumber air berada dalam ladang. Ya, jadi kita kena tahu detail sikit, tuan-tuan, supaya kita kata kalau macam tu Anas ni memang rapatlah dengan Nabi, sangat rapat. Pasal dia yang tolong ambil wuduk dan tolong tuangkan. Ambil dalam kendi, dia tolong tuang, Nabi ambil wuduk. Ya, sebab tu Anas pun memang dia tahulah macam mana Nabi ambil wuduk, dia yang tolong tuangkan. Ya, tu hebat Anas bin Malik ni, tuan-tuan ya. Jadi waktu duha sampai maghrib.
Ya, jadi maghrib kita kata dia akan balik lah. Ya, dia akan balik bersama dengan bapa dia. Ya, dia akan balik ke ke Quba, ya, Quba dengan Masjid Nabawi ni tuan-tuan ya. Masjid Quba dengan Masjid Nabawi ni ya jaraknya lebih kurang 2 batu, maknanya 3.2 kilometer. Ya, bukanlah dekat sangat ya. Tapi taklah terlalu jauh. Ya, dan Quba dulu berada di luar Madinah, bukan dalam Madinah. Jadi sebab tu Isyak ya, Anas tidak bersama Nabi ya. Sahur Anas tidak bersama Nabi. Subuh Anas tidak bersama Nabi ya. Jadi belah malam dia tak tahu cerita ya. Melainkan mungkin Ramadan ya, adalah waktu-waktu tertentu yang iktikaf di masjid tu dia tahulah ya. Tapi kalau bulan-bulan lain maknanya dia tidak bersama dengan Nabi pada waktu malam. Jadi memang korban ni waktu duha, waktu siang, sebab tu dia tahu ya. Dia boleh cerita. Okey ya, Nabi korban dengan apa tuan-tuan? Bi kabsyain. Ya, kabsyun. Ya, tuan-tuan jangan lupa kabsyun atau kabsyah. Ya, kabsyah ya, maknanya seekor ya biri-biri. Kalau kabsyain 2 ekor biri-biri. Akranain ya, yang bertanduk. Maknanya biri-biri yang sudah cukup umur. Ya, biri-biri yang sudah cukup umur, boleh jantan, boleh betina, tak ada masalah. Macam akikah juga, boleh jantan, boleh betina. Dan Nabi sembelih 2 ekor. Adakah memang sunnahnya 2 ekor? Tidak. Ya, sunnahnya tuan-tuan ialah ya, seekor binatang sempurna. Sama ada seekor unta, seekor lembu ataupun seekor kambing. Ya, jadi maknanya kalau orang tanya kita sunnah menyembelih binatang korban ni ya, macam mana, berapa ekor? Sebenarnya bukan berapa ekor. Sebenarnya asalkan sempurna seekor. Kalau kita ada duit, tambah. Macam Nabi, kadang-kadang Nabi sembelih seekor biri-biri. Ya, kadang-kadang 2 ekor. Kalau Nabi ada peruntukan lebih, Nabi akan sembelih unta. Ya, macam tu. Jadi maksudnya dia bukan berapa ekor, ya, tetapi sempurna, asalkan sempurna. Kalau ada lebih duit, buatlah. Ya, kita buat dengan Persatuan Wanita Islam Prihatin seekor. Ya, di kampung kita ataupun taman kita, di Bukit Jelutong ke, di Sungai Buloh ke seekor. Kemudian kita buat satu lagi di mana, di Myanmar ke, ya, di Pakistan ke, di mana, tu lagi baguslah tuan-tuan. Tapi sempurna, ya, bukan kalau boleh lah ya, kalau kita mampu, bukan maknanya satu bahagian di kampung, satu bahagian sini, satu bahagian. Kalau boleh, ya, kalau kita ada duit, kalau boleh jangan satu bahagian, 2 bahagian lah, ya. Kalau kita nak buat satu bahagian, 2 bahagian, lebih baik kita sembelih kambing, biri-biri, lagi sempurna tuan-tuan. Okey, ada tak soalan tentang binatang yang kita nak sembelih tu? Ya, Kak Suhati ada apa soalan? Tentang binatang tu, ya. Bukan berapa ekor ya, tapi yang sempurna. Kalau ada soalan, ya, orang lain, Kak Maimunah, kalau ada, Kak Jamilah, ya, ada apa soalan? Ya. Ustaz, ada Ustaz. Sempurna tu maksudnya Seekor. Kalau kita tiap-tiap tahun kita korban tapi tak seekor, maknanya setumpuk lah. So kita kena complete 7 tumpuk ataupun ikut kemampuan? Memang ikut kemampuan lah ya. Sebab tu saya kata macam Nabi. Sebab kita tengok Nabi ya. Nabi punya financial apa kita panggil ya, financial capacity ataupun capability Nabi itu bergantung. Ada tahun Nabi sembelih seekor biri-biri tapi sempurna. Mana seekor binatang tu? Kepala, tangan, kaki, tangan tak adalah ya, kaki 4 apa semua, maknanya sempurna lah seekor. Kalau Nabi ada kemampuan lebih, Nabi buat 2 ekor. Ni macam hadis Anas bin Malik ni, Nabi sembelih 2 ekor. Ya, ada tak juga cerita Nabi sembelih unta? Pun ada juga. Tapi tetap seekor, bukan satu bahagian. Ya, sebab tu daripada Kak Zainab ambil satu bahagian, ya, lembu sebagai contoh yang harganya sekarang ni kalau ya, kampung ustaz pun 850 tuan-tuan. Ya, 850 tu biasa, ya. Ambil seekor kambing lagi bagus. Ya, walaupun kambing tu kita kata kecil sikit ya, tapi cukup umur. Harga 1000 lagi bagus. Beli sembelih 1000 seekor kambing dengan harga 1000 daripada masuk satu bahagian ataupun 2 bahagian dengan harga 800 ataupun 1600 2 bahagian. Macam tu maksud dia. Sempurna aja. Tak payah buat 2 tempat, satu tempat pun tak apa ya. Terutamanya di tempat yang kita boleh tengok penyembelihan dan kita boleh merasai ya daging korban itu untuk tabarrukan. Tabarrukan ni maknanya kita ambil berkat daripada, sebab kita dah sembelih tu ya, kita ambil berkat dengan memakan dagingnya. Seperti mana dalam surah Al-Hajj, nanti mungkin kita boleh tengok surah tu ya. Dan juga kita hirup kuah dia ya. Biasanya sebab tu orang Melayu biasa masak sup.
ya, daging korban tu masak sup, ya, sebab ataupun daging akikah, ya, kerana boleh dimakan dagingnya dan dihirup kuahnya. Tak mesti sup, ya, apa saja yang kalau akikah yang manis, kalau apa kita panggil, ya, kalau apa korban boleh je, boleh, tak ada masalah, ya. Nak masak yang macam kari ke, ya, ataupun kuzi ke, terserahlah, ya. Jadi yang apa kita panggil, ya, yang penting, ya, seekor. Ya, jadi daripada tuan-tuan masuk 2 bahagian lembu yang berharga 1,600, lebih baik ambil satu kambing yang berharga 1,000 atau 1,200. Ustaz rasa tuan-tuan faham kan dia punya sifir dia. Dia bukan 2 bahagian, 3 bahagian, tapi seekor kambing. Kalau ada duit, 2 ekor kambing ataupun seekor lembu, ya, ataupun seekor unta, bergantung pada kemampuan kita pada tahun tersebut. Macam tu cerita dia. Boleh Kak Zainab? Okey. Boleh Ustaz, terima kasih. Orang lain sama. Ya, orang lain kalau ada soalan silakan. Tentang, ya, jumlah tadi tuan-tuan, ya. Berapa ekor, ya, berapa dia punya consideration dia, ya. Datin Lin ada apa? Silakan. Kalau ada, ya. Ustaz. Satu bahagian 1/7 tu datang dari hadis ke apa Ustaz? Dia kias kepada orang yang terhalang masuk umrah. Dia dalam hadis dan dalam sirah, ya, permulaan pembahagian tu, apa ni, 1/7 tu ialah ketika Nabi dan para sahabat terhalang nak buat umrah tahun yang ke-6. Dalam sirah kita belajar tahun yang ke-6 Nabi mimpi melihat baginda pakai ihram tawaf di Kaabah for the first time. Ya, Nabi mimpi tau, belum ada ayat cerita tentang umrah haji ni, belum ada lagi. Ya, melalui mimpi, dan mimpi Nabi kita tahu ru'yan Nabi ataupun ru'yal anbiya wahyun. Ya, mimpi yang dialami oleh para nabi itu adalah salah satu daripada wahyu. Ya, jadi Nabi pun bermimpi, datang mimpi itu beberapa kali dan Nabi tahu itu adalah isyarat daripada Allah, ya, green light untuk Nabi pergi umrah for the first time. Ya, tahun yang ke-6 Hijrah. Dalam perjalanan Nabi bersama 1,500 sahabat, mereka terhalang masuk. Bila sampai Tan'im tak boleh masuk. Khalid bin Al-Walid dan tentera halang. Masa tu Khalid belum masuk Islam lagi. Kemudian Nabi masuk ikut Hudaibiyah, kena halang lagi, dan akhirnya berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Jadi bila berlaku perjanjian Hudaibiyah, Nabi dan para sahabat yang sudah pakai ihram, mereka tidak boleh masuk buat umrah pada tahun tersebut. Ya, mereka hanya boleh datang setahun lepas tu, maknanya tahun yang ke-7 nanti. Ya, kita panggil umrah qada. Ya, sebab umrah dan haji ada qada. Ya, seperti mana solat pun ada qada bagi orang yang terlupa, ya, yang baru bangun daripada tidur ataupun terlepas waktu dan sebagainya. Jadi ada qada, macam puasa juga, ya. Haji dan umrah pun ada qada, ya, ada badal pun ada, ya, kita boleh ganti untuk orang yang telah meninggal dunia. Jadi oleh kerana mereka dah pakai ihram, mereka kena tahallul, ya, tahun yang ke-6 tu di Hudaibiyah, ya. Bila nak tahallul, jadi para sahabat bukan semua ada kambing, ya. Ada yang beli kambing daripada orang yang duduk di sekitar Hudaibiyah. Memang kawasan tu kawasan bela kambing, tapi bukan semua dapat kambing. Jadi Nabi pun bagi tahu boleh, ya, kalau ada satu unta boleh berkongsi 7 bahagian. Kalau ada lembu boleh kongsi 7 bahagian. Itulah, ya, permulaan, kita kata setakat pembacaan ustaz lah, setakat kajian ustaz, itulah, ya, permulaan berkongsi itu. Tapi asal-asalnya adalah untuk tahallul. Tahallul bagi umrah yang terhalang. Ya, jadi para ulama telah mengkiaskan. Ya, para ulama dalam apa ni, termasuk mazhab Syafi'i, telah mengkias. Kias tu maknanya kalau dalam bab yang berkaitan dengan tahallul boleh, ya, dalam bab dalam bab akikah dan juga apa korban pun boleh juga. Dia kias. Ya, sebab Nabi tak pernah buat satu bahagian, 2 bahagian, tak pernah, tuan-tuan. Ya, setakat ustaz punya bacaan, ya, tengok dalam hadis Sahih Bukhari ke dalam mana, tak pernah jumpa lagi. Ya, kalau tuan-tuan pernah jumpa baca kat mana-mana hadis, ya, ni bukan pendapat ulama, ya, hadis. Dalam hadis, ya, dalam ayat Quran ke mana, kalau katalah dia jumpa, bagi tahu, ya. Ustaz baiki ustaz punya maklumat. Tapi so far yang kita tahu tak ada, tuan-tuan. As far as I know, tak ada, tuan-tuan. Ya. Nabi tak pernah berkongsi. Memang tak pernah. Tuan-tuan boleh baca semua habis, sebab Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab ni, dia dah masukkan hadis-hadis yang cukup untuk dijadikan sebagai dalil. Memang tak ada cerita, ya, yang kata boleh itu adalah para fuqaha.
Ya, tetapi sah tak sah, tak ada masalah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan rasa kalau macam tu kita buat selama tak sah. Tak, kita tak cakap tak sah. Tapi kan kita nak buat macam Nabi buat dan kita ada kemampuan. Ya, sebab tu tuan-tuan ustaz dah bagi tahu dah. Kalau ustaz personally dah lebih 10 tahun memang sembelih kambing tuan-tuan. Kalau ada kemampuan kita beli seekor lembu. Ya, kalau tak ada kemampuan, ya limited budget, memang seekor kambing ataupun 2 ekor kambing. Sebab kita baca dalam hadis sahih, ya, hadis sahih Muslim sebagainya, dalam kitab Bulughul Maram, Nabi buat macam tu, so kita cuba praktik macam tu. Itu yang paling baik lah. Dari segi rating itu ranking A lah tuan-tuan. Ya, sebab kita buat macam Nabi buat. Macam tu cerita ni. Jadi kalau Kak Maimunah tanya, ya, dia datang daripada kias sahaja. Ya, dari segi praktik Nabi, dia bukan praktik Nabi, tapi sah. Boleh diterima pakai. Fuqaha menerimanya. Itulah cerita dia. Boleh Kak Maimunah? Ya, alhamdulillah. Ya. Tuan-tuan dan puan, ya. Silakan. Bas ni kambing biri-biri ya Ustaz? Boleh kambing kampung boleh juga. Dalam bahasa Arab bila disebut kabshun, kabshan, kibash, itu memang biri-biri. Kalau kambing kampung biasa disebut syatun. Yang umumnya syatun, shin alif ta. Ya, sebab tu kita memang kena apa kita panggil, ya, memang benda-benda ni kena detail lah tuan-tuan. Memang kita kena tengok terjemahan dia, ya. Jadi di sini kalau kita untuk terjemahan berkorban dengan 2 ekor kambing kibas. Kambing kibas, bukan kibas lah, ya, kibash. Ada ya, ada y, K-I-B-A-S-Y. Kibash ada shin kan. Kibash tu plural, ya, dia broken plural. Tapi kalau dia seekor kabshan. Kalau tuan-tuan boleh tengok dalam bab yang berkaitan dengan akikah, ya. Tengok muka surat 788. Kita dah baca akikah tu, cuba tuan-tuan tengok muka surat 788, ya, bab akikah. Kalau tuan-tuan yang pakai buku lain pun tengok bab akikah, bab yang datang selepas bab ni je. Ya, bab yang kita baca malam ni 92, tuan-tuan boleh baca bab 93, ya. Hadis yang pertama dalam bab akikah daripada Ibnu Abbas Nabi SAW Nabi telah melakukan akikah, ya, terhadap Hasan dan Husain kabshan. Maknanya seekor biri-biri untuk Hasan, seekor biri-biri untuk Husain. Disebut kabshan. Sama tuan-tuan. Jadi apa ni biri-biri? Mana biri-biri yang utama? Kalau ustaz personally, ustaz kita tak pernah korban dengan apa? Korban atau akikah dengan kambing syatun, ya. Sebab Nabi sebut kabshan, ustaz kabshan lah. Ya. Walaupun kambing biri-biri dia lebih mahal daripada kambing gurun, kambing kampung. Memang betul. Memang betul tuan-tuan, ya. Jadi tapi macam tadilah, ya. Alhamdulillah Allah bagi kemampuan, kita buat. Paling kurang seekor kambing. Lagi bagus tuan-tuan. Ya. Dan orang Melayu pun suka makan kambing tuan-tuan. Ya. Itulah, ya. Maknanya nak bagi tahu mengapa kita masuk 2 bahagian, ya, 1,600 kita mampu, tapi kita tak mampu buat 1,200 untuk seekor kambing. Kalau tuan-tuan rasa nak kambing besar sikit, 1,400 pun ada tuan-tuan. 1,600 pun ada kambing. Tuan-tuan boleh cek di mana-mana. Tuan-tuan boleh pergi online aja. Tuan-tuan tengok harga kambing semasa. Ya, tuan-tuan akan tahu. Ya, apa yang Ustaz cakap ni sangat betul tuan-tuan. Okey, ada lain silakan tuan-tuan. Bagi faham. Ya, supaya kita faham sebab kita nak dapat pahala A tuan-tuan. Orang lain ada apa soalan? Silakan. Tuan-tuan, ya, tuan-tuan kena tanya soalan. Ya. Ustaz, umur kambing tu berapa umur dia Ustaz? Umur tu, ya, ada perbincangan lah, ya. Jadi ya, dia lebih pada setahun lah. Ya, jadi kalau ada tanduk, ya, itu sudah memadai sebab, ya, dah keluar tanduk. Sebab Nabi sebut dalam hadis ni bi kabshain akranain, dengan 2 ekor kambing biri-biri yang bertanduk. Jadi kalau kita pergi tempat tu ataupun kita dah tengok online, ya, kambing tu bertanduk, okey, sudah, tak payah tanya berapa tahun. Tapi kalau kambing tu jenis tak keluar tanduk lagi, kita tanya pada owner tu lah. Ya, jadi kita tanya dia, ya, ni dah berapa tahun ni, dah boleh ni ke, ya, dan kita suruh dia buka mulut kambing tu. Sebab kita nak tengok, ya, gigi dia tu, ya, gigi geraham dia dah tumbuh ke belum. Ya, tuan-tuan boleh tengoklah macam manusia jugalah, ya. Bila dia buka tengok geraham dia dah ada, okey, maknanya dah cukup umur tu. Dah boleh dah tuan-tuan, ya. Okey, ada lain silakan. Ada apa? Ustaz, kalau kita korban di luar negara, so kita kena tengoklah kambing mana yang diorang pilih Ustaz. Memang wajib tengok lah. Dia tak wajib, tapi sunat yang sangat dituntut lah. Sunat muakkadah dia, ya, memang kena tengok kambing tu. Kalau macam kita buat di luar negeri,
kita suruh dia ni lah, ya, dia buat video call lah. Sebab kita nak tengok. Even kalau Ustaz pernah buat di Kampuchea, ya, pernah dulu kita buat di Kampuchea, dan dia record kan, ya, dia buat live, ya, dia buat WhatsApp call, ya, WhatsApp video call, dan kita tengoklah dia sembelih, ya, kita tengok dia buat, ya, lepas tu ada gambar, ada apa semua sebagainya, mana kita tengok sendiri, ya. Sebelum tu pun Ustaz tanya, kambing, saya punya kambing yang mana, dia tunjuk. Okey, kita tengok, ya. Dia tunjuklah sebab benda tu WhatsApp call kan, atau video call, tak ada, bukan kena ada charges apa-apa pun. Ya, dia tunjuk semua. Ya, nak bagi puas hati. Ya. Jadi dah tengok, kita tahu dah kambing tu, dan kita pun kenal sebab personally orang yang buat tu Ustaz kenal sebab dia pernah datang ke dia adalah student kepada Ustaz Dr. Abdullah Yassin. Ya, dia anak murid Ustaz Abdullah Yassin masa di Perlis dulu, ketika Ustaz Abdullah Yassin jadi pensyarah di apa kita panggil, ya, College Islam Perlis. Ya, masa tu Ustaz Abdullah Yassin masih mengajar di situ. Jadi dia ada anak-anak murid, ada student yang datang daripada Kampuchea. Ya, diploma program. Masa tu tak ada degree program lagi, ya. Jadi budak-budak ni, ya, mereka balik jadi imam, jadi pendakwah dekat sana, ya. Jadi ketika program penyembelihan tu dibuat, so kita pakai anak-anak murid Ustaz Abdullah Yassin yang memang ada di sana, yang kita kenal. Kita kenal mereka, tuan-tuan. Maknanya dia bukan scam, ya, bukan scammer. Sebab kita dah kenal mereka ni. Ya, macam Ustaz sini personally kita dah pergi tempat dia, dah tengok ladang dia. Ya, kebun bukan ladang lah, maknanya kandang dia. Dan kita tahu, ya, ke mana kambing punya kita panggil, ya, dia punya daging korban tu diagihkan. So, kita dah pergi tengok dah, tuan-tuan. Kalau macam Ustaz ni memang fasih lah. Ustaz pergi tengok tempat tu. Ya, Ustaz dah pergi tengok. Jadi akan datang bila kita buat, kita dah tahu dah. Sebab kita dah pernah pergi tempat tu, ya, dan kita kenal dengan operator tu, kita kenal. Ya, jadi memang dia videokan dia, alhamdulillah lah, ya. Cuma satu je kekurangannya ialah Ustaz tak dapat makan daging korban tu dan minum hirup kuah dia, itu tak dapat. Ya, jadi untuk dapatkan tabarruk, ya, dengan daging korban tu, Ustaz korban 2 tempat lah. Satu Ustaz buat di Kampuchea, satu buat di kampung Ustaz. Ya, jadi yang Kampuchea tu kita dapat pahala sebab mengagihkan daging kepada orang yang sangat memerlukan di sana. Yang kadang makan daging tu setahun sekali je, melalui korban ataupun akikah. Dan di tempat kita, alhamdulillah, ya, kita boleh bahagikan, kita boleh hadiah kepada kawan-kawan kita, ya, dan satu lagi, ya, kita boleh dapat, ya, pahala, ya, tabarruk, ya, ambil berkat daripada daging korban dan juga menghirup kuah dia. Itu selesai masalah, tuan-tuan, ya. Buat di 2 tempat. Kalau Ustaz lah, personally Ustaz buat macam tu. Okey, ada soalan lain, tuan-tuan, silakan. Pasal benda-benda ni tuan-tuan kena tahu betul. Pasal kita punya ibadah ni, tuan-tuan, kita nak ibadah yang Allah terima. Kita nak yang terbaik macam Nabi buat. Dia punya benchmark dia macam mana, tuan? Benchmarking dia, as long as Nabi pernah tunjuk, ya, Ali ke Abu Bakar, Omar, Fatimah semua pernah tunjuk, pernah buat, macam itulah kita nak buat, tuan-tuan. Pasal, ya, secara umum kita ada kemampuan. Ya, kita ada kemampuan, ya. Paling kurang seekor kambing. Kita memang ada kemampuan. Ya, tuan-tuan punya kita panggil duit pencen ke, duit investment ke apa, lebih pada tu. Pasal apa kita tak buat, tuan-tuan? Ustaz selalu, ya, dulu-dulu kita kan, dulu-dulu kita tak kisah sangat ambil 1 bahagian, 2 bahagian sebab kita tak tahu. Tapi bila kita tengok balik dalam hadis-hadis Nabi, amalan praktik Nabi dalam sirah dan sebagainya, baru kita tahu, ya Allah, selama ni aku tak tahu, ya Allah. Ya, sekarang aku tahu, insya-Allah aku akan buat seperti mana yang aku dah belajar. Kena macam itulah, tuan-tuan. Itu tujuan belajar. Kalau tidak, apa tujuan kita belajar? Untuk baiki amal kita. Betul tak, tuan-tuan? Dia memang macam tu tujuan dia. Okey, ada apa? Silakan. Ustaz, untuk orang yang nak buat korban ni, dia ada age limit ke atau balik orang yang dah balik ke atas macam tu ke, Ustaz? Dia yang buat korban ni hanya ketua keluarga je. Ketua keluarga. Maknanya kalau Datin Lin maknanya suami lah. Ya, maknanya datuk lah kena buat. Ya, jadi suami yang kena buat. Kalau suami dah meninggal dan sekarang kita jadi ketua keluarga, ya, maka isteri yang jadi ketua keluarga tu yang ada sumber pendapatan lah, sama ada duit pencen ke ataupun, ya, dia kita panggil masih bekerja dan sebagainya, ya, tapi maksudnya dia ada pendapatan dan dia mampu, ya. Tapi kalau dia duduk dengan anak, contoh duduk dengan anak dia, ya, katalah, ya, macam kita kata mak ayah kita, ya, yang
Tak ada pencen, dia bukan kerja kerajaan, ya. Dia punya KWSP pun dah habis, ya. Tak ada apa sumber-sumber dia. Dia duduk dengan kita. So, mak bapak kita tu masuk dalam, kalau kata mak bapak ustaz, dia masuk bawah ustaz. Contoh, ya. Jadi bila ustaz buat, masuk juga mak bapak yang duduk di bawah tanggungjawab kita. Masuk, ya. Keluarga ustaz semua masuk. Walaupun seekor kambing, sama tuan-tuan, tak ada masalah. Nanti kita akan tengok hadis dia, ya. Dan kita dah tengok, ya, Nabi sembelih seekor kambing untuk diri baginda dan keluarga baginda. Ya, jadi maknanya tuan-tuan tak perlu bimbang, ya. Kalau seekor lembu, sebab orang Melayu biasa dia nak detail, ya. Maksudnya korban, terimalah korban aku, korban isteri, ya, korban anak, cucu, dia sebut nama apa semua, ya. 7 orang ke, maknanya untuk detail, ya. Kalau dia tak cukup 7 orang, dia ada 6, dia nak kata nak bagi siapa lagi satu lagi ni. Ya, jadi kelang kabut kita kata, ya. Kadang-kadang senarai tu dia ingat dah 7 orang, dia kata ini seorang lagi mana ni, kita nak sembelih dah. Kita kata Allahu akbar, janganlah, ya, janganlah menyusahkan sangat sampai peringkat begitu, takkanlah, ya. Nabi tak pernah sebut pun inilah, ya, korban aku, korban Aisyah, korban Hafsah, korban Ruqayyah, ya, korban Fatimah, korban Nabi tak cakap pun tuan-tuan, tak pernah dengar pun, ya. Jadi itu memanglah, ya, ada para ulama yang sebut, tetapi macam tadilah tuan-tuan, ya, dia yang Nabi buat tu simple dan very practical, ya. Dia tak ada menyusahkan, ya. Cukup, ya Allah, terimalah korbanku dan keluargaku, sudah, ya. Kan Nabi tunjuk macam tu, kita follow aja tuan-tuan. Yang bertanggungjawab, ya, untuk jawab soalan Datin Lin tadi ialah ketua keluarga, sama ada suami sepatutnya, ataupun kalau suami dah meninggal, isteri tu, kalau isteri itu sudah tidak bekerja, tak ada pendapatan, dia tinggal bersama anak dia buat, termasuk kita, selesai. Tapi kalau kita ada duit, contoh, ya, anak kita dah buat, kita nak buat juga, tak ada masalah. Yang kita buat tu untuk kita lah. Yang anak kita buat for the whole family. Ya, macam ustaz contoh, ya, ustaz nak buat, ya, untuk the whole family, untuk diri ustaz dan the whole family. Isteri ustaz, ya, cikgu nak buat juga, ya, tak ada masalah, boleh. Memang pernah, ya, sebab Ali pun buat, ya, untuk keluarganya. Dan Fatimah ada duit pula masa tu. Dan Fatimah buat juga. Boleh tak? Suami isteri buat. Tak ada masalah. Yang dibuat oleh suami, for him and for the whole family. Ya, tapi yang Fatimah buat adalah, ya, for herself. Untuk diri dia. Ya, mana dia ada kemampuan. Pada tahun tu dia ada duit. Ya, so dia nak buat. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Nabi benarkan. Okey, tuan-tuan, ada apa? Ustaz, yang saya faham selama ni, saya ingatkan kalau kita korban seekor kambing tu, niat tu untuk kita seorang, tapi pahalanya untuk sekeluarga, bukannya Ustaz, ya? Sebab Nabi sebut, ada hadis yang lepas ni nanti, ada Nabi sebut, ya, ya Allah, ya, ni hadis yang bawah ni je lepas ni. Terimalah, ya, korban aku dan korban untuk keluargaku. Korban Muhammad dan keluarga Muhammad. Memang disebut. Ya, memang disebut, ya, untuk dirinya dan untuk keluarganya. Sebab kalau dia sebut untuk dirinya saja, dia tak cover keluarga macam Fatimah tadi kan. Bila Fatimah sebut untuk Fatimah, dia memang cover Fatimah saja. Tapi kalau dia ketua keluarga, ya, dia kena sebut, ya, tak mesti dia sembelih. Kalau dia tak sembelih, mana diwakilkan kepada penyembelih tu, kena cakap lah, ya, ini korban saya, Fulan bin Fulan dan keluarga saya. Kena sebut. Sebab Nabi sebut macam tu. Baru dia dapat pahala untuk si suami, ketua keluarga dan juga the whole family. Macam tu lah cerita dia. Okey, ada lain silakan. Kalau ada. Ya, kalau tak ada, ya. Keluarga tu maksudnya anak-anak yang tinggal dengan kita atau? Di bawah tanggungjawab kita. Kalau dia ada pendapatan sendiri, ya, maka dia bertanggungjawab sendirilah. Sebab dia bukan bawah tanggungjawab kita. Okey. Ya, yang masih okey. Yang masih di bawah tanggungjawab kita. Mana yang masih belajar, yang tak ada pendapatan, ya. Macam itulah. Tapi kalau cucu kita bawa anak kita lah. Ya, menantu kita bawa suami dia lah, ya. Kalau anak perempuan kita, dia duduk dengan kita sebagai contoh. Ya, dia duduk dengan kita. Jadi bila dia duduk dengan kita, adakah dia di bawah tanggungjawab kita? Tengoklah, ya, dia ada suami dan suami dia ada kemampuan. Dia duduk bawah suami dia, bukan bawah kita. Ya, cuma macam tadilah, ya, sebab sebelum ni kita mungkin kita take for granted aja, boleh kot. Boleh kot tu kalau boleh kita kena tukar lah, kita kena upgrade. Tak nak boleh kot dah. Ya, kita nak buat, kita tak kena tanya, ya, Nabi dengan para sahabat buat macam mana, ya. Kita dah nak kena buka kita punya spektrum lah tuan-tuan. Jangan kata yang penting buat, yang penting ikhlas niat. Memang ikhlas niat memang kena ikhlas. Tapi dia punya SOP dia kita kena follow.
Ya, kita tak boleh main yang penting Allah terima. Memang Allah terima, tapi kita buat yang terbaik lah. Ya, according to kita kata sunnah lah, ya, sunnah operating procedure SOP. Okey, lain silakan tuan-tuan bagi faham, ya. Tak ada, ya, tak ada. Wa yusammi, ya, Nabi menyembelih. Yusammi mana Nabi sebut nama Allah. Wa yukabbir dan Nabi takbir, ya. Jadi macam mana bunyi dia? Dekat kurungan tu, dekat hadis tu, teks hadis tu ujung dia. Bismillahi wallahu akbar. Bukan bismillahirrahmanirrahim, salah tuan-tuan. Makruh sebut bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi bismillahi wallahu akbar bunyi dia. Ya, tuan-tuan kena kalau ustaz apa ni apa? Ada orang wakilkan kita, yang kita tak sembelih, kita bagi tahu dia. Ya, kita tanya, kalau ustaz tanya ajalah, ya. Apa ni biasa sembelih sebut apa? Kita buat tak tahu ajalah kan. Ya, dia kata macam biasalah ustaz, dia kata bismillahirrahmanirrahim. Ustaz kata apa ni, mana boleh, makruh, ya. Dia kata ya tak ya juga, ya. Lepas tu macam mana? Bismillahi wallahu akbar. Ya, kadang-kadang orang sembelih tu, ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Itu bukan waktu menyembelih. Ya, itu kita baca tu selepas daripada solat fardu. Ya, pada malam hari raya, ya. Dan setiap kali solat fardu lepas daripada apa ni, solat hari raya tu, ya. Untuk apa ni, Aidil Adha sampailah habis hari tasyrik. Ya, asar tu last, ya, sampai maghrib dah tak boleh dah, ya. Hari 10, 11, 12 dan 13. Ya, dia lepas pada solat. Dia bukan takbir tu ketika kita menyembelih, ya. Datang daripada mana, ya. Tapi itulah praktik dia, sebab kita kadang-kadang kita main ikut-ikut saja. Ya, jadi bila kita dah belajar, kita kena bezakan kita dengan orang lain, tuan-tuan. Ya, itulah tujuan belajar. Ya, kalau tidak buat apa, pukul 9 lebih sampai pukul 10 lebih tuan-tuan dengar kuliah, ya, sampai termengantuk, sampai tertidur lah apa, tak apa tuan-tuan, ya. Kita pun ada rakaman, tuan-tuan boleh dengar balik, tak ada masalah. Okey, ya, wa yusami, sebut nama Allah, bismillah. Sebut nama Allah tu bismillah. Sudah, macam kita keluar rumah kan, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, ya. Ringkas je, tak, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nak solat, ya, apa ni, Fatihah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi kalau nak keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Nak apa kita panggil, ya, nak menyembelih, bismillahi wallahu akbar. Nak mula tawaf, bismillahi Allahu akbar, tak ada waw. Nak sembelih ada waw. Kalau tak ada sembelih, tak ada waw. Ya. Itu semua benda-benda yang diajar oleh Nabi dan kita praktikkanlah. Kemudian wa yada'u rijlahu, Nabi letakkan, ya, kaki baginda, salah satu daripada kaki baginda. Macam mana tahu salah satu? Sebab disebut rijlah, salah satulah. Ya, sebab kaki ada dua. Ya, kalau rijlaihi, mana dua kakinya, takkan dua kaki, macam mana jatuhlah Nabi. Jadi satu kaki Nabi sendal, ya, Nabi tekan, ya, ala sifahihima, ya, pada rusuk kambing yang Nabi nak sembelih tadi, ya. Dan Nabi baringkan kambing tu. Kalau kambing kita baringkan, kalau apa ni, lembu kita baringkan ke rusuk kanan dia. Ya, rusuk kanan dan kaki dia menghadap kiblat. Ya, kena make sure tuan-tuan hadap kiblat. Ya, rusuk kanan, jangan rusuk kiri. Ya. Kemudian apa lagi? Kalau unta sembelih berdiri. Ya, unta tu berdiri dan kita yang menyembelih pun berdiri. Kalau tuan-tuan tengok dekat YouTube, ya, yang sebab unta tu tinggi, yang menyembelih tu dia tak berapa tinggi, dia pakai kerusi. Dia naik atas kerusi ataupun tangga, dia sembelih. Ya, macam tu ke cara dia? Ya. Kerana kalau unta tu disembelih ketika dia apa? Dia berbaring, ya, lambat mati dia, tuan-tuan. Ya, kita menyiksa dan menyakitkan dia. Tapi kalau dia berdiri, dia cepat, ya. Tapi kalau kambing dengan lembu, itu kena baring pula. Itu yang lebih memudahkan dia. Okey, ya. Kemudian wa fi lafzi, ya, zabahahuma bi yadihi. Dalam lafaz yang lain, ya. Maknanya hadis ini ada beberapa versi, ya. One of the versions ialah wa fi lafzin, dalam lafaz yang lain, ya. In another version, maksudnya zabahahuma, Nabi sembelih biyadi, dengan tangan kanan baginda. Wa fi lafzin, ya, dan ada dalam riwayat yang lain pula, saminain, ya, yang Nabi sembelih itu ialah 2 ekor biri-biri yang sudah bertanduk dan gemuk, ya. Gemuk tu mana banyak daging dia. Ya, jadi ditambah oleh Abi Awanah sebelah tu, ya, dalam sahihnya, ya, disebut saminain, maknanya yang berlemak,
Ya, banyak daging dia, gemuk dan juga banyak lemak dia. Ya, jadi bil musallas, ya. Jadi maknanya dia apa kita panggil badal sin, ya. Jadi maksudnya yang mula-mula dengan sin, samin. Kalau sin min ya nun samin, baris ketiga tu, tuan-tuan bulat kan. Kalau sin min ya nun ya nan ya nun ya saminain, itu merujuk pada makna gemuk. Kalau sa samin dengan makna berlemak. Ya, jadi banyak lemak, ya, sebab dagingnya pun banyak, lemaknya banyaklah. Ya, wa fil lafzin li muslim wa yaqulu, dan Nabi sebut, ya, Nabi sebut bismillah dan takbir itu macam mana Nabi sebut? Disebut di situ. Bismillah wallahu akbar. Ya, hadis sahih Muslim, maksudnya pada hari raya Korban 10 Zulhijjah, ya, raya Korban tuan-tuan. Ya, tuan-tuan jangan buat 11, 12, 13 hari tasyrik walaupun sah. Sebab hari tasyrik adalah hari tasyrik adalah hari mengeringkan, ya. Kita jemur dia punya apa ni daging korban tu. Kalau dululah, sebab dulu tak ada peti sejuk. Jadi dijemur apa ni daging tu, ya. Kita makan pada hari-hari tersebut, termasuklah hari 10. Tapi hari 10 hari sembelih. Sebab tu dipanggil hari raya tu Yaumun Nahar. Ya, hari raya nahar dia panggil. Nahar tu makna apa? Nahar tu makna korban. Ya, menyembelih, ya. Sebab tu kita sembelih pada hari yang ke-10. Ya, dan kita edarkan. Ya, kalau tak selesai lagi kita boleh edarkan esoknya. Ya, kalau boleh buat semua pada hari yang ke-10. Nabi sembelih 63 ekor unta pada 10 Zulhijjah. Ya, Nabi dibantu oleh para sahabat, Nabi sembelih, ya, 63 ekor tuan-tuan. Ya, tuan-tuan boleh tengok dalam buku tabung haji, panduan haji, ibadah haji, umrah dan ziarah. Sama, cerita yang sama yang Ustaz sebut ni ada dalam tu. Pada 10. Pasal apa Nabi tak bagi 20 ekor hari pertama, 20 ekor lagi hari kedua, 20 ekor lagi hari ketiga, dan bakinya pada hari yang keempat? Pasal apa Nabi tak bagi? Nabi tak pandai matematik ke? Ya, Nabi orang yang cakap matematik, statistik pun Nabi pandai. Ya, tapi pasal apa Nabi buat pada hari yang pertama? Sebab memang hari yang ke-10 Zulhijjah adalah hari raya Korban. Itulah cerita dia, tuan-tuan. Ya, sebab tu Nabi buat pada hari raya Korban tu. Bagi menyembelih 2 ekor kambing kibash, maknanya kambing apa tadi kita panggil biri-biri, ya, jantan yang bertanduk, dan ketika menyembelih binatang itu Nabi membaca, ya, bismillah, ya, wallahu akbar, ya, sambil mengucap takbir wallahu akbar. Sedangkan cara menyembelih kedua binatang ini ialah baginda meletakkan kakinya atas rusuk kambing yang direbahkan, mesti direbahkan, kemudian baginda menyembelih binatang korban pada hari raya Korban, bukan hari tasyrik. Tapi kalau buat pada hari tasyrik, salah tak salah, diterima, tapi afdal tetap raya Korban. Ya, sebab tu kita dah baca kan, ya. Maknanya ibadah yang paling apa kita panggil disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Korban ialah apa kita panggil, ya, ialah menyembelih, ya, dan apa kita panggil menumpahkan darah pada hari tersebut, ya, mana korban lah. Ya, jadi dia punya apa kita panggil, dia punya sunnah dia, dan binatang korbannya berupa 2 ekor kambing jantan, dan Nabi juga pernah buat seekor saja kalau Nabi tak ada kemampuan. Selesai hadis yang pertama. Kalau ada soalan sebelum masuk hadis kedua, ada apa? Ustaz, apa beza yudahi dengan nahrah? Apa ni? Yanhar, ya, yanhar. Ya, kalau yudahi dua-duanya present tense sebab ada ya depan. Yudahi merujuk kepada apa ni, pengorbanan yang dibuat pada waktu duha, ya. Yanhar pun sama. Ya, cuma yanhar tu kita tak sebut hari sebab duha tu waktu tu dia specify waktu dah. Kalau nahar tu umum. Ya, umum sajalah, ya. Dua-dua korban, dua-dua merujuk pada korban. Cuma yudahi lebih apa kita panggil, lebih spesifik pada timing dia. Meaning, ya, kita tahu kita takkan buat lepas Zuhur. Ya, tapi kalau yanhar tu, itu yang kalau orang tak tengok pendetilan, dia akan kata boleh lepas Zuhur pun boleh, sebab kita tak sempat, dia kata. Ya, jadi maksudnya kalau tak sempat kita bahagi-bahagi. Sebab tu di masjid biasa kita ada pembahagian, ada division of labor. Ya, ada 10 ekor, ada 10 grup yang mengerjakannya. Maknanya by Zuhur tu dah selesai dah, tuan-tuan. Ya, by Zuhur tu bukan selesai sembelih, selesai bahagi, selesai masak pun siap dah, tuan-tuan. Ya. Sebab orang nak sembahyang Zuhur dah. Jadi makna dah siap semua, selesai. Lepas Zuhur nak makan dah, kita kata. Ya, kadang-kadang sebelum Zuhur nak makan dah. Macam itulah cerita dia. Sama, tetapi yudahi merujuk lebih kepada timing waktu duha. Okey, ada lain, silakan tuan-tuan. Yang lain, Ustaz, ya. Untuk animal tu kan Ustaz kan, macam
tak tahulah masa zaman Prophet sallallahu alaihi wasallam ada tak wujudnya lama. Lama ni kan ada banyak di Peru kan Ustaz kan? Betul, So betul. dia one of the animal ke tak? Kena ikut juga apa yang dalam hadis mention. Oh, memang Those animal. memang ada Muslim kat sana buat dengan lama tu ke? Ustaz tak tahu. Ada Muslim kat situ, tapi it's just like saya wonder sama ada lama ni included ke tak? Kalau setakat apa yang Ustaz observe dan baca, tak masuk. Sebab dia macam semila macam bentuk camel or Lembu. kambing Ustaz kan? Bentuk dia kan? Bentuk Kurang dia lebih lebih besar betul. lah kan. Lebih besar. Nak Ah. kata unta bukan unta, nak kata kambing Ya. bukan kambing kan. Ya. Sebab ada orang tanya tentang seladang yang dipelihara. Seladang pun tak masuk juga. Oh, okey. Walhal dia binatang 4 kaki dan berdaging, bertanduk lagi, tapi setakat yang kita faham hanya yang disebut oleh Nabi lah. Sebab Nabi pernah buat kambing biri-biri, maksudnya termasuklah kambing kampung juga, kambing gurun. Nabi pernah buat lembu untuk isteri baginda masa haji. Nabi pernah buat. Kalau orang tanya, Nabi pernah tak korban? Nabi personally, Nabi tak korban dengan lembu. Tapi Nabi pernah menyembelihkan korban untuk isterinya. Isteri baginda pada waktu Nabi berada di Mekah, tahun yang ke-10 Nabi buat haji. Dan waktu-waktu lain Nabi sembelih unta juga. Jadi tak pernahlah pula buat binatang lain. Jadi kalau tengok fuqaha secara umum, majoriti mengatakan hanya binatang ini sahaja. Binatang lain walaupun dia berkaki 4, walaupun di macam tadi seladang contoh, ataupun lama, ataupun binatang-binatang lain yang boleh dimakan dagingnya, yang halal kita kata. Kuda sebagai contoh. Orang yang ada ternak kuda, boleh tak dikorbankan kuda? Tak pernah dengar lagi lah. Jadi kalau ada, mungkin ada minoriti para ulama yang kata boleh, tapi majoritinya kata tak boleh, tuan-tuan. Hanya dengan 3 binatang ni saja. Okey, selesai. Lain kalau ada, kalau tak, waktu duha tu mesti lepas solat Aidil Adha kan? Betul, dia mesti selepas solat. Kalau sebelum solat dia sah, tetapi tidak diterima sebagai korban. Dia dianggap sebagai penyembelihan biasa saja, sedekah saja. Dia jadi sedekah, dia bukan korban. Ada juga hadisnya nanti, selepas ni 783 tu ada. Okey, 782, terus di bawah tu. Walahu min hadis Aisyah, jadi apa kita panggil, hadis Imam Muslim juga walahu. Hadis Aisyah, tadi hadis Anas bin Malik. Ini Aisyah pula, amara bikabshin akron, jadi Nabi pernah mengarahkan supaya apa kita panggil, dibawa kepada baginda. Maknanya Nabi dah belilah siap-siap, seekor kambing biri-biri jantan saja, seekor saja yang bertanduk. Tadi 2 ekor, kemudian ya ta'u fi sawat, ni dia punya terjemahannya kalau kita tengok, maknanya yang kebetulan, dia ada tompok hitam, ada kita kata tompok hitam, pada perutnya, kemudian tompok hitam juga pada apa kita panggil, pada kakinya, pada kaki pun ada, pada perut pun ada. Jadi ini tak masuk sunnah dia, tuan-tuan, kebetulan warnanya. Jadi warna tak peduli. Ini tak termasuk sunnah. Kebetulan yang Nabi sembelih itu, Aisyah tengok, Aisyah ni didetail lah. Dia tengok, dia tengok ada tompok. Adakah mesti yang ada tompok? Tak perlu. Warna lain pun tak apa. Itu pun tak termasuk, kebetulan saja. Jadi kebetulan dalam hadis ni, tuan-tuan, dia ada kaedah juga, macam ni Ustaz keluar sikit, cerita lain. Cerita solat Jumaat, jumlah lelaki yang berada di masjid. Jadi dalam kes mazhab Syafi'i, kebetulan masa apa kita panggil, masa pedagang datang ke Madinah pada hari Jumaat, Nabi sedang khutbah, di atas mimbar. Jadi bila waktu tu waktu orang Madinah susah masa tu, jadi datang pedagang, semuanya pakat keluar. Nabi tengah khutbah tu keluar, tuan-tuan. Yang tinggal di dalam masjid, hanya sekitar 40 orang saja. So itu dalam mazhab Syafi'i, 40 tu minimum untuk solat Jumaat tu dianggap sah. Tapi dalam keadaan lain, kadang-kadang tinggal 13 orang pun ada. Sebab keadaan Madinah, sebab Nabi duduk Madinah ni 10 tahun. Jadi ada banyak kali, masa musim kemarau, ataupun ketika Madinah dilanda susah peringkat awal, jadi kadang-kadang ada 13 orang je duduk dalam tu, kadang tak sampai.
Jadi masing-masing para ulama dalam mazhab Imam Ahmad, dalam mazhab Syafi'i, mereka ada ijtihad yang berbeza-beza. Ya, jadi dalam mazhab Malik kalau tak salahnya 50 orang minimum. Ya, baru sah sembahyang Jumaat tu. Ya, bermula dengan khutbah tu. Bukan sembahyang saja. Masa kadang orang kita tak dengar khutbah, dia duduk makan lagi kat luar. Ya, bila nak solat, baru kelang kabut masuk dalam. Dia mencukupkan bilangan solat tapi dia tidak mencukupkan bilangan khutbah, pendengar khutbah. Ya, melainkan dia duduk luar sebab dalam dah penuh dan dia dengar daripada luar, tak apa. Ya, tapi kalau duduk luar ni dia punya tendensi memang bercakap lah, berbual, borak, ya, dan lara solat Jumaat dia, pahala tak dapat, tuan-tuan. Ya, sah tapi pahala tak dapat. Jadi dalam mazhab Syafi'i 40, ya, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tak salahnya 13 orang. Dan dalam mazhab Hanafi paling ringan, cukup hanya makmum dan imam saja. Ya, mana kalau kita lah pelajar Malaysia contoh kan, dihantar untuk belajar di mana? Di satu negara kita kata. Ya, yang tak ada orang Islam, hanya 2 pelajar Malaysia saja. Contohlah di Cuba contoh. Ya, 2 doktor perubatan dihantar untuk research. Ya, di apa kita panggil di Havana. Ya, di Cuba contoh. Jadi dia duduk di sana selama 2 tahun untuk research, ya, belajar teknologi di sana, teknologi perubatan, dan ya tak ada Muslim community kat tempat dia duduk tu. Contoh, ya. Dan boleh tak dia solat Jumaat berdua saja? Ikut mazhab Hanafi boleh. Ya, jadi maknanya minggu ni dia jadi imam, minggu depan kawan dia pula jadi imam. Dia take turn lah setiap kali apa ni datang waktu solat. Dan nak buat ke masjid ke? Tak nak buat masjid apa? Masjid pun tak ada. Ya, dia boleh buat di rumah sajalah dan sembahyang Jumaatnya sah mengikut mazhab Hanafi. Dan tuan-tuan boleh tengok dalam keputusan yang dibuat dalam Melaka contoh. Ya, mufti Melaka, mufti Perak dan mufti-mufti yang lain lah. Ya, sebab pelajar-pelajar tanya soalan, pelajar Melaka, pelajar Perak ni tanya soalan, ya, dan pihak jabatan mufti, ya, negeri masing-masing jawab, dan sebagainya menggunakan pakai mazhab Hanafi untuk, ya, memudahkan para pelajar ni. Tak perlulah nak travel, ya. Memang kalau di Jepun kita kata kita boleh naik bullet train. Tapi bila kita naik bullet train tu, jarak perjalanan tu lebih daripada 80 km. Mana kita dah musafir dah. Musafir dia tak wajib sembahyang Jumaat, ya. Jadi macam mana? Jadi cukup kita buat di tempat kita walaupun 2 orang dengan kita berpegang pada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab ni ialah mazhab Hanafi. Sah, tak ada masalah. Boleh, tuan-tuan. Macam itulah, ya. So kita kena tengok hadis tu, kita tak boleh ambil dia punya apa kita panggil, ya, literal meaning saja. Kita tahu ada dalam hadis. Nanti dulu kita tengok hadis-hadis lain. Kita tengok pandangan para ulama, ya. Baru kita dapat buat keputusan. Okey, ya. Jadi tak perlu warna tompok tadi. Kemudian apa lagi, ya? Kemudian yang berlaku ialah, ya, fa'utiya bihi, kemudian didatangkan, ya, kambing biri-biri tadi kepada Nabi liyudhahiya, supaya Nabi boleh supaya Nabi boleh menyembelihnya, ya. Faqala laha, kemudian Nabi pun berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, ya. Ya Aisyah tu, ya. Ataupun ya Aisyah tu, ya. Wahai Aisyah. Ya, ya Aisyah tu, ya, wahai, ya Aisyah tu, ya. Jadi kalau nama tu 2 kena tukar jadi fathah, ya. Macam kita kata Abdur Rahman contoh, ya. Ya Abda, ya Abdar Rahman, Abda. Sebab nama dia tu ada first noun, second noun lah, ya. First noun, second noun. Tapi kalau namanya sebiji macam Aisyah, dia tak ada sambung nama dia, ya. Jadi nama dia sebiji tu je. Bila sebiji, ya Aisyah tu. Tapi kalau apa kita panggil, ya. Contoh macam kita kata Abdul Rahman bin Auf, ya Abda. Tak boleh baca ya Abdu, salah. Ya, itu kaedah nahwu dia lah, tuan-tuan. Okey, ya Aisyah tu, wahai Aisyah, ya. Jadi Nabi pun bagi tahu dia, ya. Maka Nabi kata apa? Halummi, ya, halummi. Ya, maknanya ambil, ya, ataupun hulurkan, ya, al-mudyah. Mudyah tu ialah pisau yang digunakan untuk menyembelih. Sumaqala ishhaziha bi hajarin. Nabi pun cakap pada Aisyah. Mana Aisyah ada kat situ. Ya, Aisyah pun ada kat situ. Dia pun menengok. Walaupun kambing tu Nabi yang beli, ya, tapi sebagai isteri, ya, Aisyah tengok apa yang nak dibawa oleh Nabi. Sebab dia nak cerita kat orang. Ya, nanti orang tanya Aisyah zaman dulu Nabi macam mana? Dia tak boleh nak jawab. Jadi dia pun datang juga. Ya, tengok, ya, sebenarnya cukup suami saja tengok ataupun ketua keluarga, tak perlu orang lain. Tapi kalau kita bawa anak cucu, ya, nak ajar dia tentang agama, ya, kita tengok ni, tengok inilah opah punya ataupun datuk punya kurban tahun ni. Dia kata, oh boleh kurban dengan kambing, ya, afdal dengan kambing biri-biri. Dia kata pasal apa biri-biri, kita pun beritahu sebab Nabi selalu buat dengan biri-biri.
Kambing kampung boleh? Boleh. Ya, kita tunjukkan dia. Macam mana tengok. Dibaringkan kambing tadi, disusuk kanan. Dihadapkan empat kakinya ke arah kiblat. Disembelih dengan sebutan Bismillahi Wallahu Akbar. Kita maknanya dengan tujuan untuk mengajar. Ya, baguslah tuan-tuan kita bawa. Ya, apa ni anak cucu kita nak tunjuk kepada mereka bagaimana pelaksanaannya. Malah ya Nabi kata suruh Aisyah untuk mengasahkan dia punya pisau tu. Bihajarin dengan batu asah. Ya, Aisyah yang tolong. Ya, kemudian apa lagi? Ya, kemudian fa'alat lalu Aisyah pun buat segera. Fa di situ makna segera. Immediately Aisyah pun ambil pisau tadi dan dia dia asah. Summa akhazaha. Ya. Kemudian ya Nabi pun ambil pisau tu wa akhazahu ya apa ni dia ambil apa ni pisau tadi ya. Kemudian Nabi pun ambil kambing tadi, fadja'ahu, ya. Nabi baringkan dia ke sebelah kanan, rusuk kanan. Ya, dalam hadis yang pertama, rusuk kanan. Summa zabahahu, Nabi pun sembelih. Summa qala bismillahi Allahumma. Jadi, permulaannya bismillahi wallahu akbar. Ya, ada tambahan. Bismillahi, ya, Allahumma taqabbal min Muhammadin. Ni tadi soalan tadi, apa Kak Zainab. Ya, terimalah ya dengan nama Allah. Yang pasti kena sebut bismillahi ya. Apa ni wallahu akbar ya. Boleh juga bismillahi Allahumma saja. Ya sebab Allahumma yang penting ada sebut nama Allah. Takbir ya sebab Allahu akbar kan. Di sini sebab ada orang tanya dia kata berbeza dengan tadi ustaz. Dia memang berbeza lafaz tetapi maknanya sama. Ya, bismillahi wallahu akbar. Bismillahi Allahumma. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Sama tuan-tuan. Yang penting ada bismillah. Tuan-tuan boleh faham tak maksud ustaz ni? Ya, bismillahi wallahu akbar ataupun bismillahi Allahumma sama aja. Okey, boleh tak? Tuan-tuan. Bismillahi Allahumma ya. Okey. Okey ya. Tuan-tuan jangan diam tuan-tuan ya sebab apa nanti ujung-ujung nanti ya kita dah nak habis dah tuan-tuan baru nak tanya ya. Ada peluang tanya sebab ini amalan. Ya, ini amalan kita tuan-tuan. Jangan biarkan amalan kita tu hanya diterima makbul saja. Tapi pahalanya rendah, sayang tuan-tuan. Dia menyesalnya tuan-tuan di akhirat besok. Ya, menyesal. Ya, kita kata Allahu akbar sebab apalah. Ya, aku tak buat. Aku dah tahu benda ni tapi tak buat. Ya, dulu mungkin aku tak tahu ya sebab tak belajar. Tapi sekarang ni dah tahu detail. Sebab hadis ni detail. Tuan-tuan nak tahu detail hadis. Ya, tapi kena hadis yang autentik lah. Hadis yang sahih, hadis yang hasan kan. Ya, hadis yang diterima pakai. Jadi bismillahi Allahumma. Allahumma itulah takbir. Ya, sebab memang takbir kan kita sebut Allahu akbar ataupun Allahumma boleh. Ya, takbir dalam solat tak boleh lah. Takbir dalam solat mesti Allahu akbar. Ya, tak boleh kata Allahumma, tak boleh lah, tak sah. Ya, sebab takbir itu khusus. Ya. Jadi apa Nabi sebut? Bismillah dengan nama Allah, Allahumma wahai Allah, taqabbal, terimalah min Muhammadin, ya, maknanya korban ini daripada Muhammad wa ali Muhammad. Ya, dan keluarga Muhammad. Tak sebut Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah tak sebut. Ya, macam Nabi ada khusus lagi. Wa min ummati Muhammadin. Dan bagi umat Muhammad. Maknanya umat Muhammad yang tak mampu melakukannya. Ya, sebab di kalangan sahabat Nabi ada juga yang susah. Macam Abu Hurairah. Ya, orang susah. Ya, gelandangan. Duduk di masjid, tuan-tuan. Tak ada kerja. Full time mengaji. Ya, Sauban contoh. Ya, Abu Zar. Ya, yang susah-susah ni. Jadi termasuklah umat dia. Ya, sebab mereka bukan keluarga Nabi. Ya, jadi termasuk umat Nabi. Ya, tapi kalau kita tak perlulah. Kita hanya kepada diri kita, ketua keluarga dan juga kepada ahli keluarga saja. Nabi boleh. Ya, summa doha bihi. Kemudian Nabi pun menyembelih kambing tersebut. Darjat hadis ini sahih. Riwayat Imam Muslim juga. Ketika Nabi berkorban untuk hari raya korban pada hari yang ke-10, ya, 10 Zulhijjah. Baginda menyembelih kambing jantan yang bertanduk dan sebelum kambing itu disembelih, pisau yang akan digunakan diasah, ya. Bukan Nabi asah pun, ya. Boleh tak Nabi asah sendiri? Boleh. Ya, tapi dah isteri ada kat situ, minta dia tolong sama. Pisau yang akan digunakan diasah sehingga tajam. Pada saat binatang itu dibaringkan, baginda mengucapkan doa bismillahi Allahumma wahai Allah, ya, ataupun bismillahi wallahu akbar. Terimalah korban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan daripada umat baginda. Ya, dengan demikian seseorang yang berniat untuk berkorban pada hari raya, maka dia boleh melakukan dengan niat untuk diri, keluarga dan orang-orang lain yang dia maksudkan. Ya, maknanya ya, dia ada contoh kita kata anak angkat dia. Anak angkat bukan ahli keluarga dia, ya, tapi di bawah tanggungjawab dia.
dia ada ambil anak angkat, ya, ataupun dia ada, ya, dia tak ambil anak angkat duduk kat rumah, ya, tapi anak angkat tu contoh, ya, dia tak bawa balik rumah, ya, duduk di madrasah contoh, ya, budak tu mak ayah dah meninggal, ya, duduk di madrasah, ya, ataupun rumah anak yatim, ya, tapi budak tu dia sponsor, setiap bulan dia bagi duit. Setiap bulan, ya, perbelanjaan sekolah dan sebagainya, dia yang sponsor. Cuma budak tu tak datang rumah dia, melainkan sekali-sekali cuti sekolah ke apa. Ya, tapi dia ambil budak tu sebagai anak angkat dia, dan tak duduk kat rumah. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ya, itu yang dimaksudkan ialah orang-orang lain yang dia maksudkan. Ya, ataupun ada mak saudara, ya, yang susah, suami dah meninggal, tak ada pekerjaan, ya, duduk seorang-seorang di kampung contoh. Dia ada rumah, ya, tapi tak ada pendapatan. Jadi kita yang membiayai kehidupan dia. Walaupun dia bukan apa kita panggil, ya, dia bukan ahli keluarga kita. Kalau dia mak saudara ke apa, ya, dia ada anak, dia pun tak ada anak, ya, tak ada anak yang mampu, atau anak dia pun susah sebagai contoh, ya. Jadi boleh tak masuk? Boleh. Ya, itulah maksud orang-orang lain yang dimaksudkannya. Kerana itu, ya, seekor binatang korban tidak hanya untuk satu orang, tetapi boleh untuk satu jumlah yang tidak terbatas. Boleh, tuan-tuan. Bukan 7. Lebih pada tu boleh. Selesailah. Itulah yang apa tadi, ya, apa Hajah Zainab tanya tadi soalan tu, itulah dia, tuan-tuan. Selesai. Okey, ada apa? Silakan. Ustaz, lafaz bismillahi wallahu akbar atau bismillahi Allahumma tu dilafazkan oleh penyembelih. Betul. Okey, peserta korban ni bila dia nak berniat? Ya, sebab tu dia kena tengok, ya, kalau macam ustaz walaupun kita tak sembelih, ya, jadi kita orang sebelah tu mana walaupun kita duduk jauh kan, masa dia pertama kita dah kalau macam ustaz basically ustaz ada brief dia lah. Ya, ustaz kata nanti sebut bismillahirrahmanirrahim, ya. Mana terimalah apa ni korban untuk nama fulan bin fulan dan juga keluarganya. Tapi ustaz ada kat situ. Kalau dia kata, oh minta maaf ustaz, tak boleh ada kat sini sebab takut darah apa semua mancut apa semua, ustaz kena duduk jauh sikit. Tak apa. Masa dia sembelih tu, kita lafaz lah. Kita lah personally. Kita yang ada kat situ, kita tahu dah binatang kita sedang disembelih, kita lah lafaz. Walaupun daripada jauh, tak ada masalah, boleh. Habis kalau yang kita korban luar negara? Tadi macam tadi, ustaz buat WhatsApp video. Pula. Dia online aja, ya. Jadi tapi ustaz yang lulusan daripada diploma pengajian Islam di College Islam Perlis tadi, memang dia videokan lah, ya, dia videokan. Bukan dia lah, ya, anak dia ataupun keluarga dia videokan, dia yang sembelih, ya, dia dah tahu dah untuk siapa dia buat. Tapi personally ustaz pun sebab dia buat live, ya, kita sebut juga, ya Allah terimalah, ya, bismillahi, ya, Allahumma taqabbal minni ganti taqabbal minni. Jangan kata taqabbal min Muhammad sebab nama Nabi Muhammad tu Muhammad. Ya, melainkan nama kita Muhammad lah. Ya, Haji Muhammad contoh, ya. Allahumma taqabbal min Muhammadin. Ya, wa ali Muhammadin. Tak apalah kalau nama kita Muhammad. Tapi kalau nama kita orang lain, ya, gantilah, ya. Allahumma taqabbal min Zainab contoh, ya. Wa ali Zainab contoh. Ya, kalau Kak Zainab jadi ketua keluarga macam tu. Tapi kalau anak jadi ketua keluarga, kita duduk bersama dengan anak, ya. Tapi kita ada pencen dan pencen kita cukup untuk buat korban, ya. Kalau ustaz personally ustaz buatlah, ya, sebab kita nak, sebab pahala, tuan-tuan. Ya, pahala sayang, ya. Tapi macam tadilah, ya, ini kalau orang yang tak ada pendapatan, tak ada sumber kewangan langsung. Memang dia bergantung pada anak dia sebagai contoh, ya, ataupun dia duduk dengan cucu dia sebagai contoh. Ada orang duduk dengan cucu kan. Cucu dia dah berjaya, dah bekerja elok apa semua sebagainya. Dia duduk dengan cucu dan cucu menantu. Jadi cucunya buat korban. Termasuk tak dia? Masuk. Dah masuk dah, tuan-tuan. Ya, kerana apa? Kerana dia duduk bawah tanggungjawab cucu dia ataupun anak dia. Ataupun kadang bawah menantu, ya, anak dia dah meninggal. Ya, menantu dia yang bekerja, masih bekerja, menantu dia, ya. Jadi dia duduk dengan menantu sambil jaga cucu dia sebagai contoh pun ada juga. Ya, jadi menantunya jadi ketua keluarga sebab dia yang ada sumber pendapatan. Ya. Okey, ada apa? Tuan-tuan, silakan. Ustaz, Ya. ada dulu pernah ada viral video yang sebelum kita nak sembelih tu baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi pada animal dan dia akan calm down, dia akan rasa calm. Yang tu sunnah ke Ustaz? Ke dia lebih pada amalan je lah. Ya, dia Nabi tak sebut lah kan.
Tapi bukanlah masa sembelih, masa dia turunkan binatang tu daripada kandang dia. Ustaz pun ingat rasanya ada apa ni, mungkin Arab kot ya, orang Arab tapi dia video tu in English lah. Jadi dia tunjuk ya, itu sekadar nak menenangkan binatang tak ada masalah. Kita nak baca ya apa kita panggil ya, subhanallazi sakhkhara lana hadza ke, tak ada masalah ya. Ada orang baca subhanallazi sakhkhara lana hadza. Biasanya kita baca tu masa naik kenderaan kan. Kalau dulu naik tunggangan ya. Jadi Maha Suci Allah ya. Maha Suci Allah yang telah menundukkan binatang ni supaya dimudahkan urusan kita. Ada orang baca tu ya, tidaklah salah. Itu bukan masa sembelih kan. Itu sekadar nak apa kita panggil, nak tenangkan binatang tu ya. Bismillahirrahmanirrahim sebagai contoh, boleh je. Tapi janganlah anggap dia sebagai sunnah Nabi dan para sahabat, bukanlah. Ya, nak baca untuk tenang. Sebab kita tengok ya, macam lembu tu, contoh lembu kan. Kita tengok naik minyak pula lembu ni. Ya, kita baca ya, a'udzubikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak? Boleh. Ya, tapi jangan kata Nabi ajar macam tu, bukan. Nabi ajar bismillahirrahmanirrahim, tapi waktu lain ya. Baca 3 kali pagi, lepas subuh, 3 kali lepas maghrib ya. Sebenarnya kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, lepas subuh tadi pun dah memadai kan. A'udzubikalimatillahi tammah pun dah memadai, tapi kita nak tambah. Boleh tak tuan-tuan ya? Tak ada hal lah ya. Cuma kita kena faham dia bukan jangan nisbah kita kata Nabi buat macam tu ya, tak ya. Cuma kita kata sebab ni doa-doa ya, zikir-zikir yang maksur daripada Nabi yang boleh kita amal pada bila-bila masa pun. Ya, macam kita naik kenderaan kan. Kita dah baca doa naik kenderaan ya. Sambil-sambil kita drive tu ya, kita baca bismillahirrahmanirrahim ke a'udzubikalimatillahi tammah ke, boleh, tak ada masalah, okey je. Ya, takkan tak boleh langsung tu, rugilah sebab zikir tu macam-macam. Ya, ada macam-macam jenis ya. Yang mana-mana kita pilih tu boleh saja ya. Cuma jangan kata secara spesifik ini memang dibaca untuk menenangkan binatang dan Nabi dan para sahabat buat. Jangan kata macam tu sudah. Ya, yang lain tu tak ada hal, boleh je tuan-tuan. Okey, ada apa? Silakan. Tuan-tuan yang dan perempuan yang lain. Haji Mak Syah ada apa Haji Mak Syah? Okey ke? Ada Ustaz soalan. Jadi tanggungjawab korban ni selagi kita hidup memang nak muakkad. Jadi katakan kalau orang yang dia untuk seorang di rumah, orang tua dia tak ada keluarga kena juga kan Ustaz? Memang kalau dia ada kemampuan, dia seorang, walaupun dia seorang, terimalah korbanku je lah. Seorang tapi kalau kita nak apa, contohlah memang kita duduk seorang kan, tapi ya kita ada kenalan yang susah contoh ya, ataupun kita kenal sesiapa, kita nak masukkan dalam kita punya, dan kita pun ada sumbang untuk dia, walaupun tak selalu, tapi bila kita jumpa apa semua kan ya, apa kita panggil ya, kita jumpa dia, kita belanja dia makan ya, mungkin kita bagi duit poket kat dia. Jadi boleh tak ya kita niat masa kita sembelih tu ya, yang pertama korban kita, tapi kita tak ada keluarga, tak ada keluarga yang hidup ya, dah meninggal contoh ya, mak ayah kita dah meninggal ya, jadi dah meninggal, tak ada tuntutan tuan-tuan, korban untuk orang hidup saja, melainkan sebelum orang tu meninggal dia ada wasiat ya, macam Nabi wasiat pada Ali. Nabi kata, Ali, nanti kalau sampai musim korban ya, dan kau ada kemampuan untuk menyembelih ya, maka kau sembelihlah untuk aku. Ada pesan. Sebab tu tuan-tuan, kita kena pesan kat anak-anak kita ya. Nanti kalau mak abah dah tak ada kat dunia ni ya, korang ada kelebihan duit, ada kemampuan nak beli kambing ke, nak beli lembu sebagainya, maka niatkanlah untuk abah, untuk mak ya. Bila kami dah tak ada besok, boleh tuan-tuan, boleh, sebab Nabi wasiat macam tu. Jadi kalau ada wasiat daripada orang yang telah meninggal dunia masa dia hidup dulu, maka anak tu masukkan juga. Mana kita dapat pahala tuan-tuan. Ya, kalau kita tak pesan, sayanglah. Ya, sebab tu kita didik anak-anak kita. Bukan mesti anak kita jadi ustaz. Bukan mesti anak kita jadi profesor bidang agama, bukan tuan-tuan. Ya. Yang penting anak kita tu ada Islamic awareness, ada kesedaran ya. Dan dia practicing Muslim. Okeylah. Kita bagi tahu dia ya. Ni Nabi cakap dengan Sayyidina Ali. Pasal apa Nabi tak cakap dengan apa kita panggil, dengan Fatimah? Sebab ketua keluarga bukan Fatimah, ketua keluarga Ali, walaupun dia menantu Nabi. Tapi tuan-tuan jangan lupa, Ali juga anak angkat Nabi. Nabi besarkan dia daripada umur 8 tahun sampai dia berkahwin dengan
sampai dia apa kita panggil ya, sampai dia dewasa, sampai dia hijrah ke Madinah. Ya, sebab itulah Ali yang tidur rumah Nabi masa Nabi hijrah tu. Jangan lupa. Sebab Ali duduk dengan Nabi sampai Nabi hijrah tu. Ali masih duduk serumah dengan Nabi, tuan-tuan. Ya, jadi tu cerita dia. Jadi kita nak niat untuk orang lain. Haji Mat Syah tadi, nak niat untuk kawan yang dia memang tak ada kemampuan. Ya, dan kita tak adalah bantu dia setiap kali kan, tapi makna selalulah jumpa dia belanja makan ke, kita ziarah dia, kita tengok susah mana-mana barang-barang dia tak ada, kita belikan. Dan kita nak niat untuk dia, boleh tuan-tuan, tak salah. Sebab tadi tu ya, kepada sesiapa yang kita niatkan untuk berkorban pada raya, maka boleh ya, untuk diri sendiri, untuk keluarga of course, dan untuk orang lain yang dimaksudkan. Anak yatim yang kita pelihara, ya, yang kita tak pelihara tapi kita bagi bantuan setiap bulan. Kawan-kawan kita yang, tuan-tuan, maknanya luas. Ya, luas tuan-tuan. Dan kita tak rugi sebab pahala kita tak share dengan orang. Kita share pahala tetapi kita tak dapat, kita bukan minus kita punya. Tuan-tuan faham kan? Pahala tu tak rugi tuan-tuan, ya. Orang tu dapat pahala macam kita juga insya-Allah. Ya, kita pun lebih. Ustaz? Ya. Orang yang kita korbankan tu, kita kena bagi tahu dia yang kita buatkan korban untuk dia. Yang bagusnya kita inform dia lah, sebab ya, macam tadilah kita kata, supaya yang pertama dia tahu bahawasanya, sebab satu tuan-tuan, hubungan kita tu. Ya, kawan kita kata, ya Allah, ya kawan aku ni sehidup sematilah. Ya, walaupun aku tak mampu tapi dia ingat dia juga. Ya, disebut juga ya nama aku. Ya, maknanya masa korban dapat juga kita pahala. Tempiah-tempiah pun dapat juga tuan-tuan. Ya. Dan kita bagi tahu ya, supaya macam tadilah ya, walaupun tuntutan dia pada, sebab yang pertama tuntutan tu pada ketua keluarga yang masuk sembelih tu, ya, dia kena sebelum 1 Zulhijjah kan ya. Malam tu maknanya maghrib tu 1 Zulhijjah, petang tu ya kita dah potong kuku, kita dah potong rambut ya, ada kita panggil andam misai lah, janggut apa semua, bulu-bulu nak kita dah buang semua sebagainya. Memang kebiasaannya disebut tuntutannya hanya pada ketua keluarga yang menyembelih. Ya. Tapi kalau ustaz personally kita dah tahu dah orang tu nak buat untuk kita. Personally kita pun kita jaga juga, jangan gugurkan mana-mana walaupun tuntutan asal pada ketua keluarga sajalah. Ya, jadi kita bagi tahu dia. Mana tahu dia pun nak dapat pahala sunat mudah-mudahan walaupun tak ada tuntutan pada dia sebab dia tak korban. Ya, tapi dia jaga juga. Ya, ini mudah-mudahan dapat pahala juga mudah-mudahan. Sebab tu kita kena bagi tahu dia tu. Ya, paling kurang dia tahu bahawasanya masih ada orang yang mengingati dia. Tu satu hubungan silaturahim yang tak putus lah tuan-tuan. Dia pun boleh doakan kita. Ya, kita kata doalah ya, mudah-mudahan korban tahun ni semua berjalan lancar, insya-Allah tak berlaku apa-apa mudarat ke kesilapan dan sebagainya. Ya, doalah ya. Dan sebenarnya ya, insya-Allah saya juga masukkan nama tuan, kita kata ya. Kita tak sebutlah masa korban tu penyembelih tu tak sebut, kita lah yang sebut. Ya, kita sebut masa tu sebab tu masa sembelih tu kita tengok ya, walaupun secara online tak ada masalah. Ya, macam satu orang tak Islam Prihatin kan buat dekat Kelantan contoh, buat di Kedah, buat di tempat-tempat lain yang mungkin Kak Masyitah dengan ahli persatuan ya pergi ke Kelantan, buat di Kelantan ya, tapi ada juga duit sebahagian yang dihantar untuk buat di Kedah contoh. Yang Kedah kita tak tengok ya. Jadi boleh online tak ada masalah. Sekarang ni dah ada kemudahan, apa masalah tuan-tuan? Boleh ya. Kalau dulu mungkin susah tapi sekarang dah mudah ya, kerana ada social media sebagai contoh ya. Okey, ada apa lagi? Silakan. Tak ada, kalau tak ada kita baca satu hadis lagi tuan-tuan yang terakhir ya, nak bagi tahu tuntutan korban ni. An Abi Hurairah qala ya, hadis daripada Abi Hurairah ya, Abdurrahman bin Sakhar nama sebenarnya, Abdurrahman bin Sakhar. Ya, Abdurrahman bin Sakhar ya. Abdurrahman bin Sakhar ni adalah nama asal Abu Hurairah, asalnya dia agama penyembah matahari, orang Yaman. Ya. Jadi Abu Hurairah ni masuk Islam di tangan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa yang bawa dia masuk Islam. Ya, Abu Musa tu tua setahunnya daripada dia. Ya, tua setahun ataupun lebih kurang umur dia. Jadi Abu Musa balik ke kampung setelah dia masuk Islam di Mekah. Ya, dia balik kampung, dia Islamkan orang kampung dia. Ya, dia Islamkan kabilah dia. Ya, termasuklah ya Abi Hurairah. Ya, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, apa Nabi kata ya, man kana lahu sa'atun
Ya, maka nalahu sa'atun. Sesiapa yang ada, kita kata apa, ada keluasan rezeki. Ya, ada duit pencen, ada duit tabung haji, ya. Apa ni, ada macam-macam lah, ya. Apa ni, sumber apa ni, ya, ada duit dalam, kita kata investment dalam mana-mana lah, ya. Islamic fixed deposit, ya. Yang kita kata ada je sumber tu ada, ya. Walaupun ya kita kata macam tabung haji, ya mungkin 3% je, 4% kita kata, ya. Tapi oleh kerana jumlah yang kita letak tu banyaklah juga tuan-tuan. Ya, jadi maknanya bukan kecil, ya. Jadi maknanya bila ada sumber tu, ada duit, ya kita dapat, ya. Paling kurang, ya. Tuan-tuan letak jumlah yang besar. Bila jumlah yang besar, besarlah dia punya, besarlah kata. Orang letak 100,000, ya, paling kurang dapat 3,500 kan. Tapi kalau letak 1 juta dalam tu, tuan-tuan dapat 35,000. Ya, 35,000 tu berapa, ya, jangan kata berapa ekor kambing tuan-tuan, unta pun boleh beli, ya. Jadi maknanya nak bagi tahu kita ada keluasan rezeki. Ya, cukup untuk membeli seekor kambing biri-biri paling kurang. Ataupun kambing kampung yang berharga lebih kurang 1,000, 1,100 ringgit. 900 tempat, ada setengah tempat, ya. Kalau Kampuchea lagi murah tuan-tuan. Ya, murah lagi murah. Ya, seekor kambing, ya. Ustaz pernah buat ni, lama lah, cerita lama tuan-tuan, ya. RM450 atau RM500 saja, ya, untuk seekor kambing, ya, pada tahun tersebut. Jadi ya, di samping kalau kita buat di sini, kat sini pun kita buat juga, ya, tapi sini 1,000 lebih, ya, masa tu mungkin dalam 900 atau 950, ya, kat luar sana. Jadi kita boleh dapat seekor di sana, seekor di sini. Walam yudahi, ya, dia ada keluasan rezeki tapi dia tidak berkorban. Fala yaqrabanna musallana, ya. Nabi kata janganlah dia mendekati tempat solat hari raya kami. Musalla ni adalah kawasan padang. Ya, kawasan padang antara Masjid Nabawi dengan Baqi' lah biasanya. Ya, ada kawasan padang tu, ya. Nabi sembahyang hari raya Aidilfitri, Aidiladha di kawasan lapang. Sebab nak bagi orang perempuan yang uzur untuk datang bersama-sama dengan khutbah, ya, meraihkan kegembiraan hari raya, menzahirkan kegembiraan dan boleh, ya, saling mendoakan satu sama lain. Jadi Nabi kata kalau ada duit tapi tak mau berkorban, ya, maka tak payah datang semayang lah, seolah-olah macam tu. Ya, janganlah dia mendekati tu jangan datang semayang lah. Ya, memanglah semayang tu bukan hukumnya wajib kan, tapi nak bagi tahu macam seolah-olah, oi, ya, awak ada duit pasal apa tak buat? Ya, tak payah datang solat lah, ya, solat datang, ya. Apa ni, nak terima korban daripada orang, ya, tapi tak nak masuk, ya, sedangkan mampu. Riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, ya, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Jadi ada 2. Ya, oleh Ibnu Majah yang kita kenal daripada 7 tu kan. Last sekali, ya. I tu, Abam Tani kan, ABMTANI. Last sekali I Ibnu Majah. Ya, dan juga, ya, Imam Ahmad atas sekali. Ya, maknanya nombor 1 Ahmad bin Hanbal dan bawah sekali Ibnu Majah. Disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Ya, cuma ada apa kita panggil, ya, ada di apa kita panggil, ya, di revise, ya, oleh a'immah, ya, ada ulama-ulama lain, ya, imam-imam lain. Adalah perbincangan dia, ya. Tapi secara umum, ya, kita kata ada Imam Al-Hakim yang mensahihkan. Jadi apa ceritanya? Maksudnya seseorang Muslim yang kaya, ya, tak mesti kaya lah, mana ada kemampuan, mana dia bukan miskin lah. Ya, macam kita selalu kan, oh, orang kaya tak apalah, ya. Kita kata saya tak kaya pun. Tapi tak miskin kan. Kalau dia tak miskin, maknanya dia kaya lah. Dia 2 je tuan-tuan. Ya. Walaupun kita kata bukanlah kaya sangat. Ya. Tapi cukup untuk keluarkan duit untuk berkorban. Ya. Jadi dia ada kemampuan pada raya korban, dia tidak mau menyembelih binatang korban, maka Rasulullah SAW melarang, ya, orang itu untuk hadir solat di mana orang Islam mengerjakan solat pada raya Aidil Korban. Mana bukanlah dia tak boleh datang, tapi seolah-olah macam tak payah datang lah. Ya, sebab apa? Ya, sebab ada kemampuan tak nak korban. Hadis ini sumbernya daripada Abu Hurairah dan bererti merupakan pandangan Abu Hurairah. Sebab apa? Yang pertama, Abu Hurairah tak tengok. Ya, Abu Hurairah, ya, dia masuk Islam tu lambat. Dia masuk Islam tahun yang ke-7. Ya, dia lebih tua daripada Anas bin Malik, tetapi dia masuk Islam lambat. Ya, tahun yang ke-7. Ya, jadi menurut kaedah ahli usul fiqh bahawa pendapat seorang sahabat tidak menjadi ketentuan mengikut syariat Islam. Maknanya nasib baiklah kita kata ini adalah lebih pada pandangan, ya, dianggap sebagai pandangan Abu Hurairah. Kalaulah kata ni lagi beratlah tuan-tuan, ya. Kalau Nabi lah yang betul-betul sebut, ya, yang di sini ada perbincangan. Ada yang kata ni hanya pendapat Abu Hurairah. Jadi orang kaya yang tidak menyembelih binatang korban
pada hari raya Aidil Korban dicela oleh agama, walaupun menyembelih binatang korban itu tidak wajib. Memang tidak wajib. Tidak wajib dalam mazhab Syafi'i, tapi sunnah muakkadah kan. Dalam mazhab apa yang kata wajib tuan-tuan? Mazhab Hanafi. Ya, okey tuan-tuan, selesailah ya. Tak selesai lagi, kita akan sambung lagi tuan-tuan. Ada banyak lagi hadis-hadis ni yang kalau kita baca balik, kita akan tahu bahawasanya pendetailannya sudah ada. Ya. Jadi kalau mungkin tuan-tuan tak kisah ya. Ustaz nak sambung lagi lah ya, pada minggu depan insya-Allah kita sambung lagi, nak bagi habis tuan-tuan. Ya, sebab sebahagian besar daripada pendetailannya ada dalam hadis-hadis ni. Itu jelah ya. Kalau ada lain silakan. Kalau tak ada, Haji Mat Syah ada apa-apa? Ya. Ustaz, korban ni kita agihkan kepada orang Islam saja, Ustaz. Orang Islam saja. Itu pendapat jumhur lah. Ya, walaupun kalau kita terbagi dalam mazhab Syafi'i, kalau kita katalah ya, sebab di kawasan contoh macam Bukit Jelutong ada non-Muslim. Pihak masjid kadang-kadang yang buat delivery ni ya, budak-budak ya, muda ataupun ya kita kata Grab ke apa, ya kadang-kadang kita salah bagi alamat. Jadi dia terhantar ke rumah non-Muslim ya, salah nombor. Rumah orang tu nombor 21 ya. Tadi dia kata 21 ke 23 kata contoh kan. Dia hantar rumah 23. 23 non-Muslim ya. Jadi non-Muslim tadi bila dah tergantung, kita tak boleh ambil balik lah, dah gantung. Dia pula nampak ya. Jadi dia pun ambil dan dia masak ya. Kita tak tahu. Jadi satu hari kita pergi ke ya, macam Bukit Jelutong ada Sari Ratu kan, ataupun Moses contoh. Dia datang makan, dia tahu kita masjid punya geng. Dia kata, oh Haji, last time dapat korban lah ya. Thank you very much lah ya. Kita pun terkejut. Kita kata bila kita bagi kat dia. Ya, dia kata kita panggil budak-budak, delivery ada hantar lah. Ya, kita pun terkejut. Ya, sebab korban bukan untuk non-Muslim kan, untuk Muslim ya. Melainkan golongannya dianggap sebagai mu'allafat, ya, mu'allafati qulubuhum. Maknanya orang yang cenderung hatinya kepada Islam. Ya, yang layak dapat zakat, ya walaupun dia orang kaya. Ya, layak dapat zakat, ya, dan dia mula cenderung pada Islam. So, yang itu kebanyakan para ulama kata tak ada masalah. Tapi ini yang ya kita kata dia Kristian, dia Hindu dan sebagainya yang kita tengok setakat ni tak ada minat nak masuk Islam pun. Ya. Katalah ya dalam mazhab Syafi'i kalau kita tahu ya contohnya tadi ya kita bagi dia 1,5 kilo contoh. Katalah 1,5 kilo. Ya, dalam mazhab Syafi'i maknanya kalau boleh ya kita pergi ke pasar tak bayar sembelih binatang lain lah. Belikan jumlah yang lebih kurang sama ya 1,5 kilo juga. Ya lebih kurang. Dan kita bagi pada fakir miskin sebagai ganti kepada daging korban yang telah dimakan oleh non-Muslim tadi. Iaitu penyelesaian dia tuan-tuan. Okey. Ustaz, akikah Ustaz, non-Muslim boleh makan ke? Sebenarnya macam tadilah afdal kepada orang Islam jugalah. Ya, kalau boleh jangan apa kita panggil ya, jangan campurkanlah ya. Tak macam ya. Pak Kenduri yang neighbor kita tu non-Muslim tak payah ajak lah ya. Macam tadilah ya. Kalau apa kita panggil ya, kita hantar ke rumah dia lah ya. Tapi janganlah hantar yang daging tadi tu. Ya, sebab kita tak boleh bila kita dah jemput non-Muslim, ya, macam mana kita nak kata, kita kata lain-lain semua boleh makan, yang ini tak boleh, takkan nak cakap macam tu. Ya. Jadi kalau dia dah termakan, jadi ini kita panggil sebagai damage control je. Damage control dia ialah macam mana? Ya, damage control ialah dengan cara kita membelikan ganti kepada tadi. Sebab kita tak perlu akikah lagi. Kita tak perlu korban balik. Ya. Dalam mazhab Syafi'i ada kaul. Ya, ada pendapat yang mengatakan bahawasanya kita kena gantikan. Kita pergi pasar, beli jumlah yang ialah roughly lah. Kan? Mana kita tahu dia makan banyak mana. Macam tadi kalau akikah sebab kita dah bagi-bagi. Ya, 1,5 kilo contoh. 1,5 kilo ataupun 1 kilo. Ya, kita dah tahu dah. So kita beli jumlahnya lebih kurang sama atau lebihkan sikit. Dan kita bagi je pada fakir miskin. Jadi selesai masalah dia. Ya. Sebab akikah ni sebenarnya bukan sangat kepada fakir miskin kan. Sebab kita bagi secara umum orang datang makan. Jadi kita pun, ya, sebab jiran pun tengok. Oh, dia kata, Haji ada buat majlis ke? Ya. Kita kata ada buat majlis. Ya. Oh, okey lah. Ya. Tomorrow saya pun free. So, kita orang boleh datang lah. Ya. Tak kita nak kata, oh tak boleh. Ini untuk Muslim saja. Dari segi dakwah kan tak bagus. Ya, so kita kena tengok dia punya efek dia juga, ya. So kena pandai-pandai lah. Macam mana nak buat, pandai-pandai lah tuan-tuan.
kalau dia termakan, ya, kita jangan halang sebab nampak macam kita membeza-bezakan. So ganti je lah, ya, dengan kita pergi ke pasar beli macam pendapat kaul dalam mazhab Syafi'i tadi dan kita selesaikanlah, bagi pada fakir miskin sebagai ganti. Itulah cerita dia. Okey tuan-tuan, ya, itu yang Ustaz boleh sampaikan. Mudah-mudahan ada apa kita panggil, ya, ada pelurusan dia. Ya, benda-benda yang selama ni kita anggap macam tu, kita betulkan, kita baiki dan kita amal. Ya, Haji Mat Syah ada apa? Ujung, silakan. Tak ada apa Ustaz, terima kasih banyak. Jadi minggu depan kita sambung dengan tajuk yang sama. Selesaikan. Kita selesaikan je sebab kebetulan nak menghampiri korban tu je lah. Sebab kalau waktu lain nanti dia dah apa kita panggil dah tak cantik dah, ya. Ni sedap masa ni, ya. Dan kalau ada soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan korban ataupun akikah, boleh tanya pada minggu depan lah. Boleh siapkan dulu, ya, persoalan. Sekadar tu, terima kasih, ya. Terima kasih Ustaz. Haji Mat Syah, pada Haji Nazri, pada tuan-tuan dan puan-puan, ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Nazri, terima kasih semua yang ada malam ni. Salam Ustaz. Terima kasih Syah. Terima kasih sama.